Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi hadyi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari ini, hadirin dan hadirat, berada pada minggu yang kelima daripada bulan Disember ini. Dan sebenarnya juga secara tidak langsung kita telah berada pada penghujung tahun kalau diikut kepada kalender Masihi. Dan biasanya masyarakat kita ni kalau masuk perbahasan hujung tahun atau awal tahun, maka timbullah perbahasan berkenaan dengan azam baharu dan seumpamanya. Tetapi bagi kita sebagai Muslim, kita tidaklah menyambut tahun yang baharu. Cuma yang kita sedar dan kita perasan, apabila berlakunya pertambahan tahun, hakikatnya berkuranglah masa kita atas muka dunia ni. Berkurang. Walaupun umur dari sudut angka bertambah, tetapi umur dari sudut hayatnya adalah berkurang. Dalam erti kata, kita ni semakin menghampiri kematian kita sendiri. Masing-masing menghampiri kematian. Jadi oleh kerana itu, kita kena sedar yang mana Allah memberikan peringatan kepada semua kita ini menerusi firman-Nya, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya al-insan berada di dalam kerugian. Dan al-insan tu, bagi sesiapa yang mempelajari bahasa Arab, dia akan tahu yang al-insan adalah ismul mufrad al-mu'arraf bi alif lam at-ta'rif. Isim mufrad, kata nama tunggal yang disertakan dengan alif lam ma'rifah. Jadi kalau isim mufrad yang disertakan dengan alif lam ma'rifah adalah min alfazil umum, antara lafaz yang membawa kepada makna umum. Itu perbahasan usul fiqh dalam memahami bahasa Arab. Jadi sebab itu kita tak terjemahkan al-insan sebagai seorang manusia, tapi kita terjemah innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Maknanya bukan seorang, insan bukan seorang dalam ayat tu, tetapi insan dalam ayat tersebut innal insan, kerana ada alif lam ma'rifah pada isim mufrad. Jadi ia membawa kepada satu kefahaman, sesungguhnya seluruh manusia rugi. Lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, kaya ke, miskin ke, hamba ke, merdeka, semua rugi. Jadi kita ni juga adalah rugi. Rugi dengan apa? Dengan apa yang Allah sumpah tadi. Wal asr. Demi masa. Demi masa kita rugi. Orang lain ada masa yang sama, kita pun ada masa yang sama. Orang itu 24 jam, kita pun 24 jam. Tapi orang tu dengan amalan dia masuk syurga, kita dengan amalan wal'iyadzubillah masuk neraka. Sebab apa? Sebab kita ni rugi dengan masa kita ni. Rugi dengan masa. Dan masa kita ni apa? Masa kita adalah umur kita. Masa kita adalah umur kita. Dan kita tahu pada hari kiamat kelak, kaki kita takkan dapat meneruskan langkah kecuali sehingga kita telah selesai ditanya tentang 4 perkara. Apa yang Allah tanya? Yang pertama, Allah tanya wa'an umrihi fima afnah. Umur dia. Kita guna umur ni untuk apa? Sekarang ni 30 tahun. 35, 40 tahun. Apa yang kita telah gunakan untuk umur kita? Allah tanya ke akhirat. Kemudian Allah tanya wa'an jasadihi fima ablah. Anggota tubuh kita, apa yang telah kita gunakan anggota tubuh? Ada mata, ada tangan, ada telinga, ada kaki. Guna apa?
ada lidah. Dan ada yang soalan yang Allah tanya wa an ilmihi, tentang ilmu. Allah tanya apa yang telah awak amalkan daripada ilmu. Dan yang terakhir Allah tanya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta kita Allah tanya. Tapi berbeza harta dengan umur, berbeza harta dengan jasad, dan berbeza harta dengan ilmu. Bab harta ni Allah tanya dua. Min aina iktasabahu, daripada mana awak dapat harta ni? Dan Allah tanya wa fima anfaqah, ke mana harta tu disalurkan. Dua soalan berkait dengan harta. Tapi yang saya nak bangkitkan tadi adalah berkenaan umur kita, kita habiskan dengan apa? Sebab umur kita adalah masa kita. Jadi adakah masa kita ni dalam kerugian ataupun tidak? Maka sebab itu sentiasa kita kena sentiasa diperingatkan. Tambah-tambah berlaku perubahan tahun, pertambahan umur, peralihan waktu. Kita kena sentiasa diingat bahawasanya manusia ni dengan masa dia rugi. Tapi Allah memberikan pengecualian kepada 4 sifat dan 4 ciri. Allah kata illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan 4 inilah yang para ulama kita mengatakan ciri yang 4. Kalau seseorang itu nak selamat daripada rugi dunia akhirat dan dia nak untung dunia akhirat, dia kena ada ciri yang 4 ni. Yang pertama, dia kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu. Dan dalil ilmu adalah pada perkataan illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Kerana nak beriman kena ada ilmu. Dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah kamu bahawasanya tidak ada Tuhan yang diabdikan diri kecuali Allah. Fa'lam, kena ada ilmu. Jadi apabila kita ada ilmu, dan la ilaha illallah tu adalah cabang iman yang paling tinggi. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ada 60 lebih cabang. Atau bid'un wa sab'un, perawi khilaf atau perawi syak. 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Tapi itu khilaf perawi. Syak dia. A'laha, cabang iman yang paling tinggi kata Nabi SAW adalah qaulun apa? Qaulun la ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah adalah imatatul aza anit tariq. Kita mengalihkan sesuatu yang menyakiti di jalanan. Nampak ada kayu, nampak ada batu, nampak ada kaca, nampak ada sampah di tempat laluan orang ramai di atas jalanan, kita alihkan. Itu adalah selemah-lemah iman atau serendah-rendah iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Jadi yang kita sebut ucapan la ilaha illallah tadi. Jadi la ilaha illallah adalah iman. Ya Allah kata illal ladzina amanu tu. Tapi nak beriman kena ada apa? Kena ada ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi setelah kita ada ilmu pula, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Beramal. Dan syarat nak beramal mestilah sebelum amal didahulukan dengan ilmu. Itu syarat dia. Jangan beramal tanpa ilmu. Seseorang yang beramal tanpa ilmu adalah orang yang akan menatijahkan kesesatan dalam hidup dia. Bila dia beramal tanpa ilmu. Kita bawa kereta daripada Salak Selatan contoh. Di tempat kita lah. Nak pergi Kenduri ke Rawang. Tempat kita tak tahu. Nak tengok Waze pun tak ada. Google Map lagi tak boleh pakai. Contoh. Jadi apabila kita nak guna perkara-perkara itu, kita tak boleh guna. Kita main bawa kereta tapi tak tahu tempat tu yang mana tempat yang sebenarnya. Penyudahan sampai Rawang ke tak? Tak sampai Rawang. Dia pergilah ke mana, penyudah ke Tapah ke mana. Jauh benar contoh. Sebab apa? Sebab dia sesat jalan. Kenapa dia sesat jalan? Dia bawa kereta tanpa ilmu. Yang tu maksud. Dan kita ni kalau kita pandu hidup kita, kita bawa diri kita, bawa hidup kita tanpa ilmu, sesat. Jadi sebab itu kita wajib, orang kata syarat sebelum beramal soleh, kena dahulukan dengan ilmu dahulu. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, bila dia sebut dalam kitabnya Sahihul Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal.
Bab berilmu sebelum cakap dan sebelum beramal. Dia kan ada ilmu dulu. Biar cakap kita hasil daripada ilmu dan biar amal kita hasil daripada ilmu. Tapi sekarang kenapa banyak kacau bilau dalam kalangan masyarakat? Yang tak ada ilmu pun cakap. Yang tak ada ilmu pun nak beramal. Yang tu berlaku kacau bilau. Sebab itu kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullah alaih, "Lau sakatal jahil laqallal khilaf." Kalau orang yang jahil tu diam, nescaya sedikitlah perselisihan faham. Tapi kenapa sekarang ni banyak perselisihan faham? Kalau tengok di media sosial hari-hari bergaduh. Kalau ada grup nak masak apa hari ni, suami masak apa hari ni, kita ada grup apa yang kita nak bergaduh hari ni, contoh. Hari-hari bergaduh. Di Twitter, di Facebook, ada je perbalahan, adanya pergaduhan. Jadi sebab apa berlaku perbalahan dan pergaduhan? Sebab orang jahil tak tahu diam. Itu. Orang jahil tak tahu diam. Dia pun nak bercakap juga. Tapi macam mana dia nak diam? Dia pun tak tahu yang dia jahil. Itu yang kata penyair itu, wa min a'jabil asya annaka la tadri wa anta la tadri bi annaka la tadri. Antara perkara paling pelik sekali, kamu tu tak tahu. Tapi kamu pun tak tahu yang kamu tu tak tahu. Itu perkara paling ajaib sekali. Jadi kita ni, kita kena sedar diri kita. Kalau kita tak tahu, kita jangan bercakap pada perkara yang kita tak tahu. Kalau kita tahu dan kita kuasai bidang tu dengan baik, kita cakap, tak ada masalah. Macam saya, tuan-tuan mungkin tak pernah dengar saya berbahas pada bidang yang bukan bidang saya. Tapi kalau saya ulas pasal isu-isu di luar bidang, mesti jadi pelik. Tapi kalau saya masih cakap dalam kerangka ilmiah, kerangka fiqah, kerangka syariah, kerangka akidah, bahagian-bahagian agama, itu tak apa sebab kita belajar. Dia paling penting kita kena tahu apa yang kita nak cakap dan kita kena tahu apa yang kita nak buat. Yang tu paling penting. Ada ilmu. Kalau tidak, nanti datang benda pelik-pelik. Bila orang yang di luar bidang bercakap. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Bukan Fathul Izar. Fathul Bari. Jadi dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, beliau menyatakan bahawasanya man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bercakap pada bukan bidangnya, maknanya tanpa ilmu yang dia kuasai, dia akan datang bawa benda pelik-pelik. Dia akan datang bawa benda pelik sebab dia bercakap di luar bidang. Sama macam saya tak pandai pun dalam bab perubatan. Dia juga nak bercakap dalam bab perubatan. Sekarang ni kat Facebook kan banyak doktor-doktor, medik. Masa tak? Ini konspirasi, ini fitnah, itu tak betul, ini sekian-sekian. Konspirasi satu, tapi dia pakar ekosistem. Banjir berlaku sebab jarak saf. Yang tu pakar ekosistem. Jadi masyarakat kita ni banyak. Kadang dia bercakap di luar bidang. Tu yang datang benda pelik-pelik tu. Awak fokus bidang awak. Kita masing-masing ada kepakaran, masing-masing ada kelebihan. Sila fokus kepada bidang masing-masing. Jadi ilmu. Jadi sebelum itu, sebab itu kenapa Quran illa allazina amanu, selepas tu baru datang amal. Maknanya ilmu dulu, baru amal soleh. Dan maknanya orang yang berilmu ada pula kewajipan. Dia kena beramal. Allah akan tanya macam hadis yang kaki tak akan bergerak pada hari kiamat, melainkan Allah tanya 4 perkara tadi. Saya sebut wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu dia Allah akan tanya. Apakah yang kita telah amalkan daripada ilmu kita ni? Dan keempat, setelah itulah datang satu tanggungjawab, datang satu tuntutan, datang satu kewajipan. Dakwah. Dakwah. Yang ni semua orang kena dakwah. Dan dakwah mesti terbina juga atas dasar ilmu. Sebab dahulu, awal sekali Allah kata ilmu. Illa allazina amanu. Ilmu. Jadi nak amal, amal kena bina atas dasar ilmu. Nak dakwah, dakwah kena terbina atas dasar ilmu. Siapa yang berdakwah tak mengikut ilmu yang Nabi bawa, apa yang Allah ajar, maka dakwahnya itu adalah dakwah kepada diri dia sendiri. Yang paling tepat dakwahnya itu adalah dakwah syaitan. Yang tu hakikat. Kerana Allah menyuruh di dalam Quran, Allah kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus. Ikut jalan Allah. Dan Allah suruh Nabi SAW sebut, Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yang ni sangat penting. Katakan wahai Muhammad, hazihi sabili, ini jalanku.
Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak kepada Allah. Jalan Nabi adalah jalan dakwah mengajak pada Allah, bukan pada diri penceramah dah. Ni kalau tuan-tuan perasan, sebahagian penceramah semasa sekarang, saya minta maaf nak sebut, dia mengajak pada diri dia. Dia mengajak supaya orang tak sub kepada dia. Maka dia buatlah, dia duk kata kita para ulama, kita para ulama. Siapa dia iktiraf dia ulama? Tak habis-habis. Kami para ulama, kami para ulama. Siapa yang iktiraf? Awak yang iktiraf diri sendiri sebagai ulama. Lepas tu macam-macam lagi yang dia duk bawa, ajak pada diri, ajak pada diri. Yang kadang lawak tu, kadang dia ngajak kepada diri sendiri tu dari sudut dia duk berniaga waktu meja-meja penceramah ni. Duk berniaga. Allah. Tapi saya tak tahu orang macam tu kadang-kadang diberi peluang kepada pentas meja-meja kuliah ni. Tak sepatutnya. Yang ni bukan kita nak berniaga. Berniaga tu untuk benefit diri kita. Kita nak berdakwah ni kepada Allah. Ad'u ila Allah, bukan kepada diri kita. Tapi sikit-sikit dia ceramah 20 minit, 30 minit agak tuan-tuan kata. Okey, dia dah mula bila part tuan-tuan tu bahaya. Dia dah mula cerita, dia kata dekat belakang saya, dekat belakang, dekat luar tu ada kereta saya sekian, jenama sekian, bla bla bla. Adalah minyak tu, ubat tu, kawan ni, macam-macam. Yang tu bukan jalan Allah dan bukan jalan Nabi SAW. Jalan Nabi, dakwah Nabi mengajak kepada siapa? Kepada Allah. Ad'u ila Allah. Tapi bukan semata mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana, atas ilmu aku wa manittaba'ani. Dan ilmu golongan yang mengikut aku, iaitu dari kalangan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sunnah Nabi dan jemaah para sahabat. Sunnah Nabi dan jemaah para sahabat. Kalau orang tanya siapa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, kena ikut Nabi, ikut para sahabat. Kalau dia tak nak ikut Nabi, dia bukan Ahlus Sunnah. Dia tak nak ikut sahabat, dia tolak sahabat, dia bukan Ahlus Sunnah. Sebab tu kita tak kata Syiah yang menolak sahabat sebagai Ahlus Sunnah. Kenapa? Dia tolak sahabat Nabi. Macam mana dalil kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang ikut sunnah Nabi dan jemaah para sahabat? Dalilnya adalah sebuah hadis yang Nabi SAW kata, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Akan berpecah umatku kepada 73 kelompok, semua di neraka kecuali satu. Dan para sahabat pun tanya, Man hum ya Rasulullah? Siapa yang satu tu wahai Rasulullah? Mujurlah para sahabat tak tanya, siapa yang 72 tu wahai Rasulullah? Jenuh Nabi nak sebut satu-satu. Dia tanya yang satu sebab dia nak ikut. Itu para sahabat. Kita ni nak tahu yang lebih-lebih tu, buat apa nak ikut ke? Tak payah ikut. Kita ikut yang satu je. Maka Nabi SAW kata, Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Nabi kata siapa? Aku dan para sahabatku. Jadi itu jalan yang kita nak ikut. Jalan Nabi dan para sahabat. Jalan yang selamat daripada neraka. Jalan yang membawa kepada syurga Allah. Ikut sunnah Nabi dan jemaah para sahabat. Hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ikut. Sebab itu penting. Dia bukan semata orang kata kita ada nas, tapi kefahaman yang betul terhadap nas. Yang tu. Bukan semata kerana kita ada dalil Quran, tapi kefahaman yang betul terhadap Quran. Kalau kita baca Quran, contoh, ada dua kefahaman yang berbeza. Kita baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kefahaman yang betul adalah siapa yang nak diberi jalan keluar daripada kesulitan hidup, siapa yang nak rezeki daripada jalan yang dia tak sangka-sangka, dia kena takwa pada Allah. Itu kefahaman yang betul. Kefahaman yang salah, jadikan ayat tu sebagai stiker, tampal dekat kereta. Yang tu. Kemudian kita kata kenapa tampal dekat kereta? Sebab, ataupun kenapa letak gantung di dinding rumah, ataupun kenapa letak di dinding restoran? Sebab supaya rezeki mudah masuk. Dia kata ni ayat penarik rezeki contoh. Ayat 1000 dinar. Macam baru ni viral di media sosial. Kefahaman terhadap ayat Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, dalam surah Yusuf itu. Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya Yaqub alaihi salam, sesungguhnya aku telah melihat ahada asyara kawkaba, 11 bintang, wasyamsa matahari, wal qamara bulan, semuanya sujud kepadaku. Dah pula ada ustazah Twitter, tapi ustazah dalam kurungan lah. Ustazah Twitter kata ayat ni adalah ayat untuk tak nak bagi suami kahwin lain. Yang tu. Jadi yang dah kahwin jangan bagi isteri dengar ayat tu. Jadi contoh,
Itu kefahaman. Tapi sebab tu kita kata ilmu betul, dalil betul, kefahaman tu macam mana? Itu yang kita kata kefahaman Nabi dan para sahabat. Adakah Nabi faham gitu? Adakah para sahabat faham begitu? Saya tanya tuan-tuan, Aisyah hafal Quran tak? Hafal Quran. Jadi bila Aisyah hafal Quran, dia mesti tahu ayat inni ra'aitu ahada asyara kaukaban tu. Dan dia pernah baca pun sebab dia mesti khatam Quran. Tetapi hadirin dan hadirat, bila Aisyah hafal Quran dan kata, adakah Aisyah kata aku nak baca lah ayat ni supaya Nabi tak kahwin lain? Tengok-tengok isteri Nabi SAW lebih daripada 9 orang. Nampak? Jadi sebab itu kadang kefahaman tu salah. Jadi kita kena ikut kefahaman yang betul, kefahaman Nabi dan para sahabat. Tengok, ada ke tak sahabat faham gitu? Tu yang muncul istilah-istilah siapa yang nak anak bijak, baca surah sekian. Siapa yang nak itu, baca surah ni. Seolah dia jadi spell. Dia seolah spell macam Harry Potter tu, contoh. Jadi bukan, agama kita bukan gitu. Agama kita adalah penghayatan. Agama kita ada roh. Agama kita pengamalan dan tawakal mutlak kepada Allah, husnuzan kepada Tuhan. Tapi saya tak nafikan istilah orang kata tafaul dengan Quran. Tapi Nabi tak ajar begitu. Kefahaman sahabat tak tunjuk begitu. Jadi ikut jalan ni. Dakwah atas jalan mereka. Tapi tuan-tuan, bila kita nak dakwah ikut jalan Nabi dan kita nak dakwah ikut jalan para sahabat, kan banyak orang tak suka. Kan banyak orang tak suka. Orang kata, apalah nak tampai stiker pun tak boleh, contoh. Nak gantung, tak lakulah bisnes kami jual ayat 1000 dinar tu. Dia ada bisnes. Jadi, dia kata tak. Sebab dia kata, sebab apalah ustaz ni tak nak. Kata. Apa salahnya konon je. Lepas tu dia akan cari dalil. Dia akan cari ustaz-ustaz yang membenarkan. Tak apa salah. Jadi bila kalau dia kata apa salah tak apa. Tapi waktu itulah akan muncul label-label. Sebab kalau apa salah, orang pun macam, boleh jadi betul juga apa ustaz ni cakap. Tapi bila dia buat satu label, dan manusia ni bila dapat satu label tu jadi macam hantu lah. Hantu tu kan label. Contoh. Bila kita tahu, jangan pergi ke situ, ada hantu banyak, contoh. Dia anak-anak kecil pun tak beranilah nak keluar rumah. Sebab apa? Takut hantu. Sebab dia dah ditakutkan dengan hantu. Sekarang ni hantu ni banyak label sekarang ni. Nak bagi orang takut. Jangan. Tapi sebab itu Allah kata watawassau bis sabar. Kena sabar dalam jalan dakwah. Bila dakwah kita, kalau ikut jalan Rasul dan jalan Nabi SAW, jalan para sahabat, akan ada cabarannya. Akan ada ujian. Jadi sabar. Jadi ketiga-tiga prinsip ni, saya minta maaf, keempat-empat prinsip ni kena ada. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi itulah bila kita nak menamatkan tahun ni, kena sentiasa orang kata muhasabah. Kena sentiasa diperbaharui kefahaman ni. Dan insyaAllah kita akan berada pada jalan yang benar insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Kita sambung perbahasan kita berkenaan dengan Mukhtasar Zadil Ma'ad ini. Mukhtasar Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni tajuk dia agak unik sikit. Iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi nikah. Fasal berkenaan petunjuk Nabi pada perkahwinan dan pernikahan. Dan wa muasyaratihi sallallahu alaihi wasallam ahlah, dan bagaimana Nabi berinteraksi dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya apa makna perkahwinan dan pernikahan? Apa makna? Maknanya pernikahan yang syar'i adalah pernikahan antara lelaki dan perempuan. Kalau tuan-tuan buka fiqh manhaji, itulah dia punya definisinya. Az-zawaju syar'i, pernikahan mengikut syarak, adalah perkahwinan atau hubungan antara lelaki dan perempuan. Dengan syarat yang tertentu dan rukun yang tertentu. Adalah dia punya syarat seperti ijab qabul dan seumpamanya, ada wali dan seumpama contoh. Jadi maknanya perkahwinan yang syar'i hanyalah yang melibatkan perkahwinan lelaki dan perempuan. Tapi ini banyak membatalkan apa yang telah diusahakan sehingga hari ini, iaitu ada perkahwinan antara sesama jenis. Yang tu. Sedangkan agama kita tak anggap tu sebagai perkahwinan, kerana definisi perkahwinan yang sah adalah antara lelaki dan perempuan.
Tapi kalau antara lelaki dan lelaki, agama kita tak mengiktiraf ia sebagai az-zawajus syar'i, perkahwinan yang sah. Kalau antara perempuan dan perempuan, ia juga tidak diiktiraf. Tapi kita kena sentiasa berhati-hati kerana usaha pihak sentiasa ada. Kitalah yang kena sentiasa bersedia. Sebab zaman berubah dengan pantas dan cepat. Jadi banyak yang nak memaksa kita mengikut acuan-acuan dan corak-corak yang menyeleweng ni. Tapi kita kena sentiasa berjuang dan pertahankan. Kena ada wakil-wakil kita. Yang tu yang Nabi SAW kata, La tazalu ta'ifatun zahirina alal haq tu. La yadurruhum man khadalahum. Maknanya akan ada satu kumpulan, satu puak yang sentiasa menzahirkan kebenaran. Dan orang yang menghina mereka tak akan pernah sama sekali memberi mudarat kepada mereka. Mereka akan sentiasa mempertahan, menzahirkan kebenaran. Tapi zaman sekarang banyak. Macam kita kata, tak nak tengok TV contoh. Tapi kita langgan Netflix. Kenapa tak nak tengok TV? Sebab TV drama bosan contoh. Astro pun bosan. Cerita pula cerita yang tak apa-apa. Asal cerita je pula mesti cerita pasal berebut pasangan contoh. Berebut lelaki. Cerita pula mesti orang kaya dengan kahwin dengan orang kaya juga contoh. Jadi kita pun dah bosan. Ambil Netflix. Tapi semua cerita dalam Netflix ada LGBT punya watak contoh. Jadi kita dah jadi macam ada lagi watak, ada watak. Benda-benda ni dia macam orang kata suntikan-suntikan halus, jarum-jarum halus. Dia tak boleh masuk. Kita tutup pintu ni, dia akan masuk ke pintu lain. Tu bahaya. Jadi kita yang kena banyak tutup dah sekarang ni. Tak boleh buka banyak sangat. Jadi kalau kita nak boycott, macam baru ni Netflix ada dia siarkan tentang kanak-kanak bawah umur pun berlakon, yang perempuan tu berlakon kanak bawah umur. Maknanya isu apa dia dengan budak-budak ni, apa istilah dia? Pedofilia. Yang tu ada watak tu. Dan ramai orang protes. Tapi Netflix, orang bisnes, kata dia banyak duit, dia buat, dia teruskan. Dan orang kata sekarang ni, dulu kita tengok kalau dalam movie tak ada cerita watak-watak LGBT. Sekarang dah ada. Di pawagam, di wayang. Jadi dia akan masuk. Suntikan, jarum-jarum halus. Di media sosial lagi banyak. Tapi kat mana yang kita ada ruang untuk counter, kita kena counter. Sebab kita kena pertahankan. Kita kena pertahankan. Baik. Jadi itu hakikat definisi az-zawajus syar'i. Dan apa hukum berkahwin? Adakah ia wajib? Adakah ia sunat? Adakah ia harus? Begini. Sebenarnya perkahwinan terikat padanya 5 hukum taklifi. Maknanya perkahwinan ni terikat padanya 5 hukum taklifi. Dia boleh jadi wajib. Maknanya kahwin ni boleh jadi wajib. Dia boleh jadi sunat. Dia boleh jadi harus. Dia boleh jadi makruh. Dia boleh jadi haram. Tapi makruh tu jarang berlaku lah. Dia sama ada haram je. Maknanya 4 yang utama. Bila jadi wajib? Bila dia jadi wajib, contoh seorang lelaki tu telah ada kemampuan untuk berkahwin. Dia ada kemampuan 2 benda. Dari sudut nafkah zahir dan batin. Maknanya belanja keuangan dia cukup. Dan kemampuan orang kata nafkah batin pun cukup. Memadai. Yang tu, dan dia takut kalau dia tak kahwin akan menyebabkan dia orang kata masuk ke kancah perzinaan. Yang tu. Jadi bila dia khawatir kalau dia tak kahwin dia akan berzina, maka wajib bagi dia untuk berkahwin. Wajib bagi dia untuk berkahwin. Itu yang Nabi SAW kata, Man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Siapa dari kalangan kamu yang mampu untuk al-ba'ah? Apa itu al-ba'ah? Kalau ikut kepada Al-Imam Subulus Salam, siapa dia tulis? San'ani Bulughul Maram? Ibn Hajar? Subulus Salam. San'ani tu. Kalau ikut kepada Imam Al-Amir San'ani rahmatullah alaih, dia kata al-ba'ah maknanya adalah al-jima'. Jadi kalau terjemahan literal, sesiapa dari kalangan kamu yang mampu berjima' hendaklah dia berkahwin. Saya macam tak setuju pula terjemahan tu kan. Sebab kalau setakat mampu berjima', budak 13 tahun mampu dah kan. Betul tak? 14 tahun pun boleh tak? 15, 16. Tapi dia kata begitu. Al-ba'ah tu salah satu makna je. Tapi dia imam, dia ulama'. Tapi saya suka kalau kita kata al-ba'ah tu maknanya kemampuan dari sudut dua-dua tu tadi. Dia ada ma'unah, maknanya ada keuangan cukup.
Dan satu lagi dari sudut kemampuan untuk orang kata dalaman tu, batin. Macam tu. Okey. Itu terjemahan yang lebih tepat. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa dari kalangan kamu yang ada kemampuan, yang mampu untuk segala keperluan kekeluargaan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Itu jadi ada hukum pertama jadi wajib. Yang kedua sunat. Siapa yang sunat ni? Sunat ni maknanya kalau dia ada kemampuan, harta, tenaga cukup, tapi dia boleh kawal diri dia. Macam dia tak mencecah kancah zina, dia tak berzina dan seumpamanya, maka dia boleh untuk orang kata hukum dia sunat bagi dia kahwin. Dan kalau harus ni pula, macam secara umumnya perkahwinan bagi setiap orang adalah harus. Itu hukum asal. Ni hukum asal bagi perkahwinan, harus. Kalau awak mampu kahwin, kalau tak nak tak apa, nak buat macam mana? Contoh. Dan ada yang haram. Haram tu kalau dia tahu dia berkahwin akan menzalimi isteri dia, contoh. Dari sudut dua benda. Sama ada dia menzalimi isteri dia dari sudut fizikal, dia tahu sebab dia ni kata, ish, aku ni jenis panah bara ni, contoh kan. Dia jenis panah bara ni yang sampai kepada tahap semua benda nak empuk, contoh. Semua benda nak pecah, semua benda nak pijak. Jadi kalau sampai kepada tahap begitu, dan dia khawatir kalau dia kahwin dia akan memudaratkan pasangan dia, maka haram bagi dia untuk berkahwin pada waktu itu. Melainkan dia kena berubah dulu. Panah baran, contoh. Ada orang kata panah baran ni tak ada ubat. Betul ke? Sebenarnya Nabi kata kan setiap penyakit ada ubat. Likul lidain dawa. Setiap penyakit ada ubat dia. Kalau kita anggap baran tu penyakit, adalah ubat dia. Jadi agama kita ni dia bagi satu isyarat tentang sifat baran ni. Quran telah sebut kepada kata-kata Nabi Isa dalam surah Maryam. Nabi Isa ni dia kata wa barran biwalidati, dan aku ni sangat buat baik kepada mak aku. Buat baik kepada mak. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku ni jabbar. Jabbar ni maknanya baran. Dalam bahasa utara dia panggil perenguih. Betul tak perenguih? Perengus. Perengus ni maknanya jenis nak cepat melenting je, cepat naik angin, contoh. Semua tak kena. Syaqiyah. Syaqiyah ni pula adalah duduk sedih je. Kan ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu dia nak bunuh siapa dia tu? Apa nama? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, ulama besar tu. Dia kata, "Masmuk, apa nama awak?" Dia kata, "Nama aku adalah Sa'id bin Jubair." Tapi Hajjaj ni dia pelekeh nama orang tu, dia kata, "Bal anta syaqiyyu ibn Qusair." Sa'id tu maksud dia bahagia, happy, gembira. Syaqi pula adalah sedih, derita. Yang tu syaqi tu. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku ni jabbar. Jabbar ni something pun boleh. Jabbar yang kita kata apa nama, dulu kan ada viral yang kata nama Allah Jabbar Mutakabbir sebagai something tu kan, dulu zaman dulu kan dia kecoh kejap. Tapi hakikatnya betul lah daripada satu sudut. Dan benda tu memang sifat Allah. Sifat Allah ni Jabbar ni, tapi kita terjemah Maha Perkasa, macam Jabbar. Al-Mutakabbir tu yang maha membesar ataupun besar diri. Memang hakikatnya betul. Tapi kalau kita mutakabbir tu orang yang takbur lah, orang yang sombong. Tapi kita nak nisbah pada Allah, kena tepatlah bahasa tu. Jadi walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tak jadikan aku ni panah baran, perengus, orang kata samsing, kaki pukul, dan syaqi, dah hidup sedih, derita je. Tak. Jadi kita nampak tak dia punya kesan dia? Tu kesan daripada perbuatan apa? Kesan daripada buat baik kepada mak. Orang yang buat baik kepada mak dia, dia takkan jadi orang yang jabbar ni, jabbar syaqi ni, dia takkan jadi orang gitu. Dia takkan jadi panah baran, dia takkan jadi derita hidup dia takkan jadi sebab dia buat baik kepada mak dia. Dalilnya kisah Nabi Isa alaihi salam tadi. Tapi kalau kita tanya, orang tanya, "Ustaz, kenapalah saya ni duk rasa macam panah baran apa semua?" Cuba tengok bagaimana hubungan kita dengan ibu kita, contoh. Yang tu kita boleh masukkan dia juga secara umum dalam ayat Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Allah mempunyai nama-nama yang baik, berdoalah kepada Allah dengan nama yang baik. Saya suka soalan ni. Tetapi dia bukan semata sebut nama Allah, tak. Kita macam kita kata ya Allah, ya Allah, tapi kita kena ada doa. Kan Allah kata fad'uhu biha, doa dengan nama-nama Allah, bukan semata sebut. Macam kita kata ya Rahim, ya Rahim, itu sebut. Itu adalah Asmaul Husna, betul. Tapi di mana bahagian fad'uhu biha? Bahagian fad'uhu biha, berdoa dengan nama-nama Allah tu adalah ya Rahim, ya Rahim, irhamni. Yang tu. Ya Rahim, ya Rahim, ilhamni. Jadi kalau kita kata ya Latif, ya Latif. Ya Latif ni maknanya wahai Tuhan yang maha lembut. Wahai Tuhan yang maha halus, kau lembutkanlah hatiku, contoh. Itu doa dia. Tak ada masalah. Itu doa dengan nama Allah, tawassul. Tawassul dengan Asma'ullahul Husna. Dalilnya walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Tapi kadang orang kita ni duduk sebut semata sebut je kan, tapi tak ada doa. Sedangkan Allah kata fad'uhu biha, doa dengan nama tu. Mana ya Latif, doa. Ultuf bi, contoh. Lembutlah kepada aku. Ya Rahim, irhamni. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Wahhab, habli, contoh. Berikan kepadaku. Fad'uhu biha. Itu kefahaman terhadap walillahil asma'ul husna fad'uhu biha tu. Tapi kalau orang nak tanya apa cara untuk kita ni elakkan panah baran, kena buat baik. Kalau mak masih hidup, buat baik kepada mak. Quran dia ada sebut 3 penyakit dan 3 solusi. Satu tu yang panah baran tadi, kita dah sebut dalil dia. Yang kedua adalah saya minta maaf, penyakit duk mengikut nafsu syahwat ni. Dia kalah dengan hawa nafsu dia. Kadang-kadang duk buat maksiat itu ini kan, macam-macam. Yang tu adalah puncanya daripada, kalau orang tanya, Ustaz, kenapa saya duk rasa saya ni selalu kalah dengan nafsu syahwat? Duk terikut nafsu, contoh. Yang tu kita tanya dia, bagaimana hubungan awak dengan salat? Bagaimana hubungan awak dengan salat? Sebab Quran bagi tahu juga dalam surah Maryam, kalau saya tak salah, Allah kata fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Ada generasi selepas daripada mereka mengabaikan salat, lalu mereka mengikut nafsu syahwat. Nampak susunan dia tu? Abai salat, ikut nafsu syahwat. Jadi kalau orang kata kenapa dia selalu kalah dengan nafsu, awak jaga semayang tak? Macam tu. Kalau kita ni tak jaga semayang, memang selalu kalah dengan hawa nafsu. Sebab salat yang dilakukan dengan sebenar salat pasti akan mencegah dari perkara keji dan mungkar. Allah juga bagi tahu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Saya suka dengan kata-kata Al-Imam Al-Ghazali bila dia tafsir ayat tersebut dalam Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali dia kata sebagaimana salat dapat mencegah daripada perkara keji dan mungkar, demikian juga perkara keji dan mungkar dapat mencegah seseorang daripada mendirikan salat. Yang tu. Yang tu ayat dia tu benar-benar memberikan kefahaman yang mendalam. Sebagaimana salat yang sebenar mencegah dari perkara keji dan mungkar, macam tu jugalah perkara keji dan mungkar mencegah kita dan menghalang kita daripada mendirikan salat. Kenapa rasa malas sembahyang? Sebab kita dah banyak tenggelam dengan maksiat. Kan ada orang kita tanya, Ustaz, betul ke kalau kita tak bangun tahajud itu petanda Allah tak nak jumpa kita? Kan ada orang tanya gitu. Ya, ni saya tak tahulah fatwa daripada siapa dia. Dia kata kalau kita tak bangun tahajud ni, itu petanda Allah tak mau jumpa. Mana dia tahu Allah tak mau jumpa dia? Baru lepas telefon ke? Dia tak tahu. Tapi saya suka dengan jawapan daripada Al-Imamul Hasanul Basri. Orang tanya soalan yang sama. Aku ni dia kata dah tidur awal. Dan dia kata aku suka kepada qiyamul lail. Tapi kenapa aku tak bangun? Maka Al-Hasanul Basri dijawab, qayyadatka zunubuka, dosa-dosa kamu yang telah mengikat kamu. Dosa-dosa. Itu yang saya kata tadi. Sebagaimana salat mencegah kita daripada kemungkaran, kemungkaran dan maksiat yang kita buat mencegah kita daripada melakukan kebaikan. Yang tu. Jadi kalau duk rasa malas semayang, sebab apa? Sebab kesan dosa dah banyak. Yang tu. Jadi sebab tu kita kena muhasabah. Kita dah tahu dia punya punca, kita juga dah dapat dia punya solusi. Jadi macam mana nak menjaga diri kita daripada syahwat? Banyakkan diri salat. Dan tak semestinya banyak, tapi salat dengan sebenar-benar salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Dan solat tu, solat kategori apa? Tak kira lah solat fardu ke, solat sunat, dua-dua boleh mencegah kemungkaran. Sebab solat juga isim mufrad mu'arraf bi alif lam ta'rif juga lafaz umum yang meliputi wajib, meliputi sunat. Baik. Dan yang ketiganya, ada penyakit, ada solusi adalah berkenaan dengan dia duk rasa hidup dia serba tak senang. Atau tak tenang. Kadang kita pun dalam hidup ada juga rasa macam serba tak kena. Ada je tak kena. Masalah apa dia? Contoh. Buat tu tak jadi, buat ni tak jadi. Dia sama ada dua je. Sama ada dia memang betul-betul ada penyakit masalah, ataupun yang satu lagi tu dia tengah sawan bercinta. Yang tu. Yang tu pun semua benda dia rasa macam, yang tu yang orang kata istilah mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Lagi apa lagi? Macam-macam. Jadi sebab itu, sebab dia sawan bercinta. Tapi kalau ada orang yang rasa tak tenang dalam hidup ni, hidup dia rasa sempit je, yang tu kita tanya dia pula, macam mana hubungan awak dengan pembacaan Quran? Kalau hidup rasa sempit, kita tanya, macam mana hubungan kita dengan Quran? Baca Quran ke tidak? Macam tu. Hari ni baca Quran tak? Macam tu. Kalau tak baca Quran, dah lama dah tak baca Quran, jangan kita duk petikai lah kenapa hidup rasa serba tak senang. Jangan kita duk tanya pula. Kita dah ada jawapan dia. Dalilnya adalah dalam surah Taha, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبْ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Kemudian Allah jawab, قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, kata Allah. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran tu, Al-Imam Al-Qurtubi dia tafsirkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ أَيْ عَنْ دِينِ وَعَنْ تِلَاوَةِ كِتَابِ. Siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, maksudnya adalah sesiapa yang berpaling daripada agamaku dan pembacaan kitabku. Apa dia kitab Allah? Quran. Maksudnya siapa berpaling daripada Quran, fa innalahu ma'isyatan danka, buat dirinya kehidupan yang sempit. Danka, danka ni sempit, bukan donkey. Danka. Danka, ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit. Dan Allah kata, kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia buta. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Rabb, dia kata, qala Rabb, wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku buta, waqad kuntu basira, sedangkan aku dulu kat dunia boleh melihat. Tapi Allah jawab, Allah kata, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, telah sampai kepada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu nasitaha. Apa makna nasitaha? Nasitaha tu, nasia dekat situ bukan makna lupa. Nasia dekat situ maknanya taraka, iaitu tarakaha. Yang ni kita kena teliti. Antara maksud nasia adalah taraka, tinggal. Tapi nasia juga hakikatnya membawa erti lupa. Jadi dalam ayat kazalika atatka ayatuna fanasita, nasitaha tu kamu taraka, kamu tinggalkan dia. Datang kepada kamu ayat-ayat kami. Dalam kurungan ayat-ayat kami itu apa dia? Quran. Tapi kita abaikan Quran. Maknanya abaikan pembacaan Quran. Maka fakadzalikal yauma tunsa, hari ini kamu dilupakan ke diabaikan? Maka pada hari ini kamu diabaikan dan ditinggalkan. Itu terjemahan yang tepat. Sebab kalau kita terjemah, maka pada hari ini kamu dilupakan, siapa yang melupakan? Adakah Allah? Allah ada sifat pelupa ke? Tak ada. Sama juga dengan ayat nasullaha fanasiyahum tu. Nasullaha fanasiyahum. Mereka tak lupa ke Allah. Mereka abaikan Allah. Mereka tinggalkan Allah. Lalu Allah pun meninggalkan mereka. Bukan Allah melupakan mereka, kerana Allah tak bersifat lupa. Jadi kita kena teliti ni. Baik. Jadi hadirin dan hadirat, kita dah jelas 3 ni tadi. 3 penyakit, solusi. Kalau panah baran, kena tengok hubungan dengan mak. Kalau kita ni duk ikut nafsu syahwat, kena tengok hubungan dengan salat. Dan kalau kita duk rasa hidup sempit, rasa serba tak kena tengok hubungan dengan Quran. Quran. Sebab itu Allah kata, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah,
hati akan tenang. Antara zikrullah adalah bacaan Al-Quran. Baik. Jadi balik kepada perbahasan kita ni. Nabi SAW, perkahwinan pertama Nabi, dan kita kena jelas, tadi kita dah sebut berkenaan definisi perkahwinan. Dan kita juga dah sebut bahawasanya hukum perkahwinan terikat kepada hukum taklifi yang 5. Dia boleh jadi wajib, sunat, boleh jadi harus, boleh jadi makruh dan boleh jadi haram. Dan haram macam yang kita cerita tadi, yang sebab kepada perbahasan panjang lebar tentang panah baran dan seumpama itu, sebab haram berkahwin kalau kita tahu kita bakal menzalimi pasangan. Yang tu. Dan yang ketiganya adalah kita kena jelas kahwin ni sunnah Nabi SAW. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Nabi SAW melarang daripada perbuatan tidak mahu berkahwin. Tidak mahu berkahwin. Ataupun dia semata nak fokus beribadah dan dia tak nak mahu berkahwin. Dan ada sebuah hadis yang bila 3 orang lelaki tanya kepada Sayyidah Aisyah tentang amalan Nabi, maka mereka menganggap yang amalan Nabi tu macam sikit je nampak macam tu. Dia orang kata ka'annahum yataqallunaha, mereka menganggap sikit. Lepas tu mereka kata dia tak apalah amal sikit sebab dia Nabi. Macam tu. Tapi bila Nabi dengar je sampai berita tu ke pengetahuan Nabi, merah padam muka Nabi SAW. Marah benar Nabi SAW. Nabi marah dengan kenyataan dia tu, seolah mereka menganggap amalan Nabi sikit. Nabi kata inna atqakum wa akhsyakum billahi ana. Yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah dari kalangan kamu adalah aku. Maknanya manusia paling bertakwa kepada Allah Rasulullah SAW. Dan manusia paling takut ke Allah adalah Nabi SAW. Dan manusia yang paling alim tentang Allah, inna a'lamakum wa atqakum billahi ana. Yang paling alim tentang Allah dan yang paling takwa kepada Allah adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu kata Nabi, aku tidur dan aku salat malam. Aku tidur dan aku salat malam. Pun begitu aku berpuasa dan aku berbuka. Pun begitu aku ni berkahwin dengan orang perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu kata Nabi SAW. Sesiapa yang raghiba ni boleh jadi suka, dan raghiba ni boleh jadi benci. Tapi kita kena tengok selepas tu. Raghibaan ke, raghiba ila ke, macam tu. Kalau raghibaan ni dia tak suka, dia benci. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan dari kalangan aku. Benci ni bukan maknanya dia enggan mengikut sunnah aku. Macam mana? Contoh begini. Nabi buat begini tapi dia buat benda lain. Itu raghibaan lah. Tapi masyarakat kita dia tak peduli. Sebab apa? Dia kata, benda ni kan bid'ah hasanah. Yang tu. Saya cukup agak kadang-kadang kita dah rasa, kadang-kadang kesian juga. Patutnya kalau kita ni duk kata ahlus sunnah wal jamaah, kita lah yang semangat dengan sunnah Nabi. Tapi kita pula semangat dengan bid'ah hasanah, lebih semangat daripada sunnah tu. Kita ni ahli bid'ah hasanah ke ahli sunnah wal jamaah? Patut kita ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita nak, yang kita pertahankan tu. Tapi seolah-olah sifat kita, sikap kita tu macam ahli bid'ah hasanah. Kita tak nak lagi tu kan. Jadi sebab itu kita kalau boleh ikut. Jangan kena teliti faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sebab apa? Sebab mereka bertiga ni bila mereka nampak yang amal Nabi tu macam sedikit, mereka kata apa? Sesungguhnya aku akan salat malam dan aku takkan tidur. Yang tu satu. Lelaki yang kedua pula dia kata, aku pula akan berpuasa dan aku takkan berbuka. Dia nak puasa bersambung-sambung. Padahal kita hanya berpuasa pada siang hari je. Mana ada orang puasa malam? Ada orang puasa malam? Tak ada. Puasa ibadat kita semua puasa siang hari. Siang hari bermula apabila masuk waktu subuh, dan siang hari tamat bila masuk waktu maghrib. Dan malam bermula bila masuk waktu maghrib, dan malam tamat bila masuk waktu subuh. Jadi tak ada orang puasa pada waktu malam. Tapi yang kawan ni dia nak puasa sepanjang hari. Dia tak nak berbuka. Dan laki yang ketiga kata, kalau macam tu aku tak nak kahwin lah, dia kata. Aku tak, wa ana lam atazawwajun nisa. Dia kata, aku tak nak berkahwin dengan orang perempuan. Bila dengar je benda ni, yang Nabi marah tu. Nabi marah, Nabi kata, aku salat dan aku tidur. Nabi kata, aku tidur dan aku salat. Sebab para ulama kita ni dan Nabi SAW, mereka tak berjaga sepanjang malam.
untuk salat. Nabi memang salat, tapi mereka tak berjaga sepanjang malam. Cuma mereka berjaga majoriti malam. Itu orang-orang soleh lah. Dan kita pula yang mendakwa orang soleh ni, kita bertidur sepanjang malam. Kita tak berjaga. Kadang-kadang kita tengok Nabi SAW berjaga sepanjang malam, dan Nabi jaga malam Nabi adalah untuk salat. Jaga malam Nabi adalah untuk salat. Sebab tu kalau Sayyidina Umar pula, waktu malam tu, waktu masuk waktu malam tu, maknanya waktu tahajud tu lah, dia pergi rumah anak dia apa semua, dia kejut semua ahli keluarga dia. Dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin Ibnu Qudamah Al-Makrisi tu ada nukil, Umar ni bila tiap-tiap malam waktu tahajud, waktu qiyam tu, dia akan as-salah, as-salah, dia akan kata salat, salat, dia kata. Disuruh orang buat semayang tahajud, ahli keluarga dia. Lepas tu Sayyidina Umar dia baca, dia kata wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan ahli keluarga kamu untuk salat dan bersabarlah kamu dalam mendirikan salat. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang bagi rezeki kepada kamu. Penyudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, macam mana cara nak dapat rezeki? Semayang. Semayang. Nak dapat rezeki, semayang, salat. Ibnu Katsir dia kata, bila tafsir ayat tu, dia kata iza aqamtas salata ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Apabila kamu mendirikan salat, rezeki akan datang kepada kamu daripada jalan yang tak disangka-sangka. Dan salat ni termasuk takwa tak? Salat termasuk takwa. Sebab tu Allah kata wal aqibatu littaqwa. Dan bila Allah kata wal aqibatu littaqwa, salat termasuk takwa, kan betul Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kepahaman kita. Nak rezeki semayang bukan tampal-tampal je. Bukan gantung-gantung, bukan lekat-lekat. Yang ni kadang dia gantung-gantung, ya aku tak kaya-kaya pun. Ayat Quran tak betul ni. Hai. Bukan ayat Quran tak betul, kepahaman kita yang tak betul. Jadi ini penting kefahaman agama yang sebenar. Itu kita nak kefahaman yang sebenar. Dia bukan semata kita nak ikut dalil. Betul ikut dalil, tapi ikut dalil dengan kefahaman yang betul. Kalau ikut dalil, geng-geng sesat banyak guna dalil yang betul. Dia guna dalil betul, tapi kefahaman dia betul tak? Tak betul. Kefahaman dia salah. Tengok puak-puak khawarij yang duk kata apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, contoh. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Itu yang semua orang kafir bagi dia. Tapi kita pula ahli sunnah, kita tak mengkafirkan pelaku dosa besar. Betul tak? Kita pelaku dosa besar bagi kita adalah fasik. Dia tak sampai kufur. Pelaku dosa besar adalah fasik. Tapi kalau golongan khawarij ni melakukan dosa besar pun adalah kafir bagi dia. Dalil dia ada. Dia ada dalil. Begitu juga dengan sebahagian golongan. Contoh macam golongan-golongan dulu ada dakwaan Rasul Melayu, contoh Haji Kahar ke apa dia ke nama. Dia pun boleh jadi ada dalil. Dia kata walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Kami telah utuskan bagi setiap umat ada seorang rasul. Maka dia kata saya adalah rasul bagi umat Melayu, contoh. Boleh. Kefahaman. Dalil ada, tapi kefahaman salah. Bila ada orang dakwa diri dia adalah rasul, kemudian dia baca surah Yasin ayat ketiga, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu tergolong dalam kalangan rasul. Kamu tu saya, dia kata. Hai. Oh, suka hati je kepahaman gitu. Jadi sebab tu kita kena kepahaman agama yang betul. Kefahaman beragama ni rezeki. Oh ya Allah, rezeki Allah Ta'ala bagi. Kalau rasa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kebaikan buat dia, Allah akan bagi dia faham agama. Itu. Itu isyarat Allah nak kebaikan untuk kita. Kepahaman. Tapi kepahaman ni orang kata innamal ilmu bitta'allum wal fiqh bittafaqquh. Ilmu diperoleh dengan cara menuntut ilmu, dan fiqh diperoleh dengan cara tafaqquh. Tafaqquh ni kena belajar. Dia tak boleh semata-mata orang kata duk tengok Facebook tiba-tiba jadi faqih. Tak ada. Dia kena belajar. Kena hadir majlis ilmu, kena dengar kuliah, dan kena banyak baca kitab juga. Tapi biarlah baca kitab tu disertai, kalau tak faham tanya. Macam tu. Ni jangan kalau tak faham buat orang kata istilah palatauism zaman sekarang ni kan. Dia buat palatau dia je. Sebab tu banyak ulama tegur. Saya ingat masa saya belajar dahulu, ada satu program yang bertempat di Jarash di Jordan lah. Dan saya hadir satu program tu, program anjuran persatuan. Dan masa tu hari Jumaat, dan kami salat Jumaat di satu masjid.
khatib tu sampai sekarang saya ingat. Peristiwa tu mungkin dalam tahun 2014 maknanya 7 tahun dah. Allah, rasa dah tua pula saya ni. Jadi 2014 dalam tu lah. Jadi waktu tu dia bagi tahu di atas khatib, di atas mimbar tu, seronok orang kat Jordan tu apa semua kan. Masa saya suka khutbah orang Arab ni. Khutbah orang Arab ni mana dia ikut teks lah apa dia ni. Lepas tu dia cakap pun dengan tajuk-tajuk yang segar, yang apa semua. Ni kadang-kadang kita ni pula khutbah tajuk kepentingan makan buah tempatan. Allah. Buah tempatan ni tak payah kita nak bagi tahu khutbah pun orang makan tak. Kita makan je deriah rambutan. Tapi khutbah tajuk bagus. Dia kata dia bagi tahu kalau nak ada satu orang tu, dia kata, tapi ni cerita rakyat lah. Cerita rakyat ni tak apa kita cerita. Bukanlah kisah hadis ke agak, tidak. Dia kata cerita-cerita rakyat macam kita punya cerita Nujum Empat Belalang ke apa dah, itu cerita rakyat lah tu. Nujum Empat Belalang ke, cerita apa lagi, Pak Pandi ke, macam-macam pak lagi. Jadi itu tak apa cerita tu, ada pengajaran yang di sebaliknya. Sang Kelembai ke apa ke. Jadi dia pun cerita, dia kata ada seorang ni yang dia bila dia duduk hanya sumber rujukan dia kitab je. Dia hanya baca kitab tanpa guru. Satu hari dia nak pergi Mekah, nak buat umrah. Jadi dia pun baca kitab yang mencerita tentang cara-cara nak buat umrah, panduan umrah. Dan dalam kitab tu dia kata kalau kita nak melakukan tawaf, hendaklah alaika bis sakinati wal wiqar. Yang tu. Tapi dia waktu tu dia baca kitab yang tak ada baris, maka dia baca sakinah tu sebagai sikin. Sikin ni pisau. Dan waqar tu dia baca wafa'ar. Titik tak ada. Waktu kitab lama, kitab macam tu ya, orang kita apa, jangan haram makan apa? Makan keldai tu. Rupanya haram makan keladi ke macam mana ke lebih kurang. Tapi keldai keladi kan dekat-dekat. Lepas tu di atas apa yang telah dibom rupanya bumi. Macam tu. Jadi kita macam itulah juga dia punya keadaan. Dia duk baca buku je tapi tak ada guru. Jadi dia pun pergi tawaf, tangan kanan pisau, tangan kiri tikus. Tawaf di sekeliling Kaabah contoh. Jadi orang pun kata, orang tak adalah haji, orang kata, tuan, kenapa yang tawaf tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang tikus? Ada dalam kitab, dia kata. Ada dalam kitab. Jadi mana kitab tu? Orang kata, ni kitab dia. Kata, kan ni sakinah wal wiqar. Sakinah ni tenang, wiqar tu dengan penuh santun, sopan apa semua. Nak tawaf kita jangan gapah-gapah. Itu makna dia. Tapi itu implikasi kepahaman yang salah kalau kita hanya semata belajar tanpa guru. Sebab tu penting. Kalau tak jelas je, rujuk kepada guru. Kata, ustaz, saya dah baca kitab ni tapi saya ada tak faham. Saya tanya, boleh ke bagi kepahaman yang betul? Macam tu. Jadi penting. Baik. Jadi itulah kefahaman kita terhadap hadis yang kita telah ceritakan sebentar tadi. Nabi kata SAW, dan aku berkahwin dengan orang perempuan, siapa yang enggan mengikut sunnahku, maka dia bukan dari kalangan aku. Falaisa minni itu maknanya falaisa min ummati. Bahaya. Keluar kita daripada umat Muhammad SAW kalau kita tak nak ikut sunnah Nabi SAW. Dah ada dah contoh teladan yang baik daripada Nabi, tapi kita kata, tak, Nabi ni amalan dia berat, kita ni lemah, jadi kita kena ikut amalan yang untuk guru cipta. Ya Allah. Lepas tu, kamilah ahlu sunnah sejati. Macam mana orang kata cannot brain benda-benda yang macam ini. Jadi sepatutnya kita ikut apa yang Nabi kita SAW amal, ucap dan lakukan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi jam pun dah pukul 10.30 dan saya tak sempat nak panjang lebar berkenaan dengan perkahwinan dan seumpamanya. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung. Jadi mudah-mudahan bermanfaat sebelum kita tamatkan orang kata tahun 2021 ini, dan insyaAllah jumpa pada tahun depan juga. Dan semoga Allah panjang umur kita bersama dengan amal saleh untuk kita bertemu dalam kuliah yang akan datang. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa. Jazakumullahu khairan. Aqulu ma sami'tum. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.